Hai, Assalamualaikum guys, bersama aku lagi Faizanal. Bila kita fikir mengenai foldable phone, ada dua perkara lah yang terlintas. Yang pertama adalah kebolehan dia untuk lipat skrin menjadi sebuah smartphone dan juga macam ala-ala tablet kan. Dan biasanya smartphone foldable macam Samsung ataupun Huawei ni, masalah yang paling utama adalah saiz dia agak besar kalau kita buka dia punya skrin utama tu, dan susah untuk kita nak handle kalau kita nak gunakan dalam kegunaan harian. Dan yang masalah kedua adalah fragile anxiety. Oleh sesetengah individu yang masih menganggap bahawa foldable phone ni dia agak fragile in terms of ketahanan skrin dalam dia lah. Kalau skrin luar tu bagi aku tak ada masalah pun. Dan dengan saiz yang besar, so orang risau sikit lah nak beli dengan harga yang mahal lagi. So that's why foldable phone buat masa sekarang ni hanya sesuai untuk orang yang berduit saja, dan juga untuk orang yang nak mencuba pembaharuan pada sesebuah smartphone daripada smartphone yang biasa kita gunakan sekarang ni, yang memang looks very normal instead of foldable phone yang boleh lipat skrin dia kan. But now aku rasa masalah tu dah banyak diselesaikan oleh kebanyakan pengeluar yang dah mula menunjukkan foldable phone yang bagi aku ini adalah antara generasi kedua, iaitu Oppo Find N yang terbaru ni. Yang uniknya dengan Oppo Find N ni, dia memang sangat berbeza, dan Oppo Find N ni bagi aku satu-satunya foldable phone pada tahun ni yang very usable, easy to handle, dan juga almost perfect in terms of form factor dia sebagai foldable phone. Sebab sebelum ni aku dah pernah gunakan Samsung Galaxy Fold 1, Z Fold 3, Z Flip, Huawei Mate X dan pelbagai lagi. But this one memang another level, dan juga dia memang very unique. Aku rasa market untuk Oppo Find N ni dia berbeza berbanding dengan Galaxy Fold yang bersaiz besar, sebab this one is very compact, small, dan juga dia berkeupayaan untuk menjadi saiz yang besar. Yang pertama sekali dari segi rekaan, konsep untuk foldable phone daripada Oppo ni iaitu Find N memang mengekalkan konsep yang sama je macam Samsung Galaxy Z Fold 3. So dia boleh lipat, and then ada skrin luar dengan rekaan yang memang nampak premium. So untuk rekaan belakang yang ada pada Oppo Find N ni memang sinonim lah dengan kebanyakan phone-phone daripada Oppo. So rekaan untuk kamera dia saja diambil rekaan macam Oppo Reno 5 Pro dengan ada 3 kamera, and then matte finish pada bahagian belakang memang nampak very premium, dan feel dia memang sangat-sangat sedap, smooth je kan. And ada tulisan Oppo shining dekat tepi, banyak tulisan yang ada dekat smartphone ni. Dia macam satu small details yang tak berapa nampak, tapi kalau tengok betul-betul ada pelbagai jenis tulisan yang Oppo letakkan dekat smartphone ni. Untuk kualiti binaan yang daripada Oppo Find N ni, dia punya frame menggunakan aluminium, dia punya back panel ni menggunakan Corning Gorilla Glass, dan dia ada menyokong IP68 water and dust resistant. Dan kedudukan power button dia ada dekat bahagian kanan ni, untuk volume button dekat bahagian kiri. Kalau kita buka tu memang nampaklah kiri kanan tu kan. But aku tak berapa nak selesa sangat lah dengan kedudukan volume button ni. Kadang-kadang aku nak lock ataupun unlock, asyik tertekan volume button sebab sama bahagian kan, cuma di atas bawah. Dan kalau letak bahagian bawah ni bagi aku macam tak berapa nak praktikal, sebab yelah saiz dia agak compact. So untuk kita nak capai dekat bahagian bawah atau atas tu macam agak susah sikit. So that's why Oppo meletakkan dekat bahagian kiri instead of dekat bahagian satu sama line dengan power button ni. Fingerprint scanner dia memang terbina sekali dengan power button lah. So memang very easy untuk kita nak lock ataupun unlock menggunakan Oppo Find N ni. Dan untuk bahagian bawah dia ni ada speaker, dual speaker, bukannya stereo speaker atas bawah, tapi dua speaker bahagian kiri dan juga kanan kalau kita buka ni lah kan. So aku tak faham kenapa Oppo tak buat stereo speaker atas dan bawah. Kalau atas bawah lagi best kot. Maybe disebabkan oleh dia punya keupayaan untuk foldable tu. So kalau kita buka macam ni, speaker dia kat bahagian belakang pula kan. Kalau kita buka macam ni tak ada speaker atas ni, so dia macam janggal sikit. So that's why Oppo meletakkan dual speaker pada bahagian bawah ni. So ada dua speaker kat bawah ni, bukannya atas bawah lah, tapi kiri kanan kalau kita buka dia punya skrin tu. So in terms of feels pegang Oppo Find N ni bagi aku rasa normal, tak rasa janggal, tak rasa berat sangat. Memang very compact, saiz dia lebih kurang je macam iPhone 13 mini. Bila guna mood normal smartphone macam ni, saiz dia adalah 5.49 inci, dan dia punya ketebalan tu ala-ala macam dua smartphone yang nipis digabungkan menjadi satu smartphone dengan saiz yang tidak terlalu tebal dan juga tidak terlalu nipis. Just nice untuk dekat tangan aku, dan kalau aku letak tangan aku macam ni, memang jari aku capai kedua-dua bahagian ni. So tak ada rasa kekok sangat, dan easy to handle lah bagi aku untuk Oppo Find N ni, dibandingkan dengan Samsung Galaxy Z Fold ataupun dengan Huawei Mate X. Memang sangat-sangat susah untuk handle, but this one is very easy dan memang best gila feels pegang dia. So untuk skrin luar dia saja menggunakan panel jenis AMOLED yang bersaiz 5.49 inci, lebih kurang je macam iPhone 13 mini, iPhone 12 mini. So dia very compact, very small untuk saiz dia, dan tiada refresh rate tinggi, hanyalah 60Hz saja untuk skrin luar dia. So aku rasa that's the main purpose of foldable phone lah, aku rasa kan. Sebab kalau kita tutup, dia menjadi sebuah phone yang compact, tapi kalau kita buka dia,
menjadi sebuah phone yang memang besar dan ala-ala macam tablet punya size, macam iPad mini yang terbaru tu kan, dia punya size. Dan untuk dia punya rekaan tu, kalau korang boleh perasan pada bahagian kanan ni, dia ada curve screen sikit je dia punya rekaan tu. Maybe dia nak menampakkan Oppo Find N ni lebih premium kalau kita gunakan macam biasa. Pada bahagian atas ni ada kamera dengan punch hole display, tapi satu kekurangan yang aku rasa dengan Oppo Find N ni adalah optimization dia antara foldable dan juga skrin luar dia. Kalau kita buka anything, contoh aku buka Twitter dan aku nak bertukar kepada skrin luar dia, aku nak kena slide. Dia tak terus tukar kepada skrin luar. So, aku kena slide, baru dia akan masuk dekat bahagian skrin luar. So, kalau aku tak slide, dia akan selamanya macam tu je lah. Dia akan stay kat situ je. So itu salah satu optimization yang bagi aku mungkin akan ada improvement in the future. Walaupun size untuk Oppo Find N ni kecil dan juga compact, tapi dia punya screen tu still usable. Jari aku memang mudah untuk nak access ke mana saja kat bahagian screen dia, dan juga still boleh view apa yang kita nak tengok, dan juga senang untuk kita nak type dekat screen yang ada pada Oppo Find N ni pada bahagian luar lah. Tapi kalau kita buka pada bahagian dalam pula, dia menggunakan panel jenis LTPO AMOLED yang bersaiz 7.1 inci dengan refresh rate sehingga 120Hz dan ada HDR10 Plus lagi. Dan untuk panel saja korang boleh nampak dia punya color dan jaga kecerahan tu memang just okay saja untuk mata aku sendirilah. Kelebihan yang ada pada foldable phone untuk Oppo Find N ni bagi aku dia memang berbeza daripada Galaxy Z Flip ataupun Galaxy Z Fold. Sebab dia punya panel tu korang takkan perasan sangat pun dia punya lurah dekat bahagian tengah ni. Nampak macam ada kalau kita buka display yang gelap, tapi kalau kita buka display yang terang tu memang tak nampak langsung dia punya lurah dekat bahagian tengah. Even kalau korang touch pun tak berapa nak rasa sangat lurah dia tu. Tapi dia still ada, kalau korang belik-belik tu, kalau nak tengok betul-betul tu memang akan nampak sikit lah lurah dia tu. Tapi dia tidaklah ketara seperti mana yang ada pada macam Galaxy Z Fold ataupun Z Flip ataupun Huawei Mate X. Dan dia memang dah kurangkan lah lurah yang ada kat bahagian tengah ni disebabkan oleh hinge dia yang dah ada upgrade dan juga improvement untuk Oppo Find N ni. Dan itu satu perkara yang aku dipuji, dan in future aku harapkan memang benda ni akan zero lurah lah untuk every foldable phone, sebab benda ni akan mengganggu sikit mata kalau kita nak tengok video ke, kalau kita nak touch dekat bahagian skrin dia memang akan terasa. Ini pun ada rasa sikit je tapi tak ketara sangat, dan itu benda yang paling aku suka sekali dengan Oppo Find N ni. So untuk dia punya design tu memang nampak very normal, dan ada punch hole display pada bahagian kiri ni. Untuk selfie kamera dia saja ada dua tau. So luar satu, dalam satu. Dan hinge dia bagi aku just okay, tapi dia agak ketat untuk nak buka. So aku nak kena letak effort yang lebih sikit je untuk nak buka dia punya foldable ni. Dan hinge dia memang bagi aku sangat smooth, dan ini adalah perkara paling satisfied sekali, dia punya bunyi tu. Memang sangat-sangat smooth lah bunyi dia tu. Buat masa ni Oppo Find N hanya rasmi di pasaran China saja, tak rasmi secara global. So that's why untuk ROM saja menggunakan China ROM, tapi untuk aku nak gunakan Play Store dan juga download segala aplikasi Google, very easy. Aku just download APK Play Store saja dekat dia punya browser dan dapatlah Play Store, sign in dan download lah segala aplikasi yang kita nak. Aku rasa kalau OS yang daripada Oppo ni memang very simple dan juga easy lah untuk kita nak gunakan aplikasi Google berbanding dengan China ROM yang lain yang bersepah bloatware. But this one, bila aku buka sampai default dia pun tak banyak bloatware ataupun aplikasi pelik-pelik yang ada dekat smartphone ni. Buat masa ni dekat Oppo Find N, aku just download aplikasi yang penting yang biasa aku gunakan dekat smartphone Android ataupun iOS lah. Korang boleh nampak kat sini ada YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, Waze, MySejahtera, ada game lah apa semua kan. So aku dah cuba ke semua aplikasi yang biasa orang gunakan ni. So kalau korang tengok sekarang ni aku buka Twitter, dekat bahagian skrin dalam ni okey, dan dekat skrin luar pun tak ada masalah pun untuk Twitter. Dan untuk Instagram pula skrin luar tak ada masalah, tapi bahagian skrin dalam dia korang boleh nampak dia punya size tu dia kecil kan. Untuk aplikasi Facebook memang tak ada masalah kalau kita nak gunakan skrin dalam dia. Kalau nak rotate pun memang dia memang easy rotate. Kalau skrin luar dia lagilah okey kan, cuma size dia agak kecil sikit lah, tak besar sangat kan. Bagi aku okey je, size dia easy to handle kot. Dan untuk aplikasi macam YouTube pun okey juga skrin dalam dan juga skrin luar. Cuma kalau kita buka video yang ada pada YouTube ni, dia tak fully optimize dengan size yang ada pada foldable phone dekat bahagian dalam dia ni lah. So sebagai contoh, kalau macam Galaxy Z Fold, kalau kita buka macam ni dan juga kalau kita lipat dia sikit, dia punya video tu akan naik ke atas tau. So dia akan adapt dengan size yang ada pada lipatan tu. Tapi yang ni, dia punya video tu akan follow sekali lipatan tu, membuatkan ada bahagian video yang terpotong sedikit. Dan kalau kita nak buat multitask ataupun split screen, just tekan sini dan split screen. Aku boleh tengok video sambil buka Twitter dan juga sambil tengok homepage dia. Homepage ni pun aku boleh buka Facebook. So ini adalah dia punya bahagian multitask yang bagi aku just nice dan juga best.
cuma saiz dia tak besar macam Galaxy Z Fold lah. Dan juga optimization dia tu tak bagus lah seperti mana yang daripada kebanyakan foldable phone yang rasmi di Malaysia kan. So dia tak optimize pun sebab yalah aplikasi seperti Facebook, Twitter, YouTube ni tak rasmi kat China. So that's why aplikasi ni tak fully optimize pun untuk China ROM ni. So kalau nak dapatkan Oppo Find N yang versi optimize dengan aplikasi yang biasa kita gunakan tu, memang nak kena tunggu yang global market ataupun market yang dimasuk Malaysia secara rasmi lah, sebab dia akan buat global ROM, bukannya China ROM macam ni yang tak optimize dengan aplikasi yang biasa kita gunakan, betul tak? Dan untuk game pula, korang boleh nampak aku buka Call of Duty Mobile sekarang ni. Bahagian skrin luar dia memang tak ada masalah, senang je untuk kita nak gunakan untuk main game. Tapi saiz dia agak compact dan juga kecil, susah sikit lah untuk kita nak main game dengan lebih feel kan. Sebab biasanya skrin kecil ni nak tengok media sosial ke okey lah, tapi untuk nak main game tu memang kurang feel sikit. So untuk skrin dalam dia, bagi aku looks normal, cuma ada bahagian-bahagian yang dipotong sikit dan juga susah untuk aku nak touch lah. Macam bahagian atas ni muka aku memang tak nampak dah, bahagian bawah ni macam nampak okey je. Untuk Mobile Legends pula, korang boleh nampak sekarang ni ada border yang tebal dekat atas dan juga pada bahagian bawah, dan ada sedikit glitch display dekat bahagian bawah dan juga dekat bahagian atas ni, membuatkan display dia tu memang sakit mata memandang lah kan. Untuk saiz dia bagi aku just nice, tapi untuk skrin luar dia memang sangat-sangat okey lah kalau nak main game tu kan. Dia punya optimization size tu okey, just nice je. Sekarang ni korang boleh nampak ratio untuk screen dekat bahagian dalam ni dah berubah. Daripada homepage tadi ada border, sekarang ni dia dah full screen dah. Ini adalah antara optimization yang agak weird bagi aku. Dekat homepage pelik, tapi in game dia okey pula kan. Dan untuk game PUBG Mobile setakat ni aku dah main dekat screen dalam dia, memang tak ada masalah yang besar sangat. Cuma ada dua je perkara. Yang pertama adalah ada bahagian yang dia crop sikit dekat bahagian bucu atas ni. Dan untuk bahagian nak tembak, nak scope apa semua, korang boleh nampak, aku akan tunjukkan korang dia punya grafik tu macam mana. Control dia kecil sikit dia punya size tu kan, membuatkan susah nak tekan tu. Maybe benda ni kita boleh adjust size dia untuk nak besarkan dia kan. So itulah antara dua perkara yang setakat ni aku rasa dekat PUBG Mobile, but still playable, boleh main. Senang cerita, kebanyakan game yang biasa kita main dekat phone Android ataupun iOS boleh main dekat Oppo Find N ni, walaupun dia China ROM, tak rasmi kat global. But dia punya optimization dengan skrin dalam tu tak semua game yang okey. Ada game yang okey boleh main, ada game yang boleh main pun tapi dia macam ada glitch sikit dan ada display yang tak apa nak okey sangat, dia ada crop sikit, itu je. Tapi untuk skrin luar dia, every game, every app semua tak ada masalah langsung bagi aku bila aku dah gunakan Oppo Find N ni, sebab skrin luar dia memang very normal punya size lah kan. 5.49 inci, lebih kurang je macam iPhone 13 mini ataupun iPhone 12 mini. Tapi skrin dalam dia memandangkan size dia tu agak pelik sikit, dia macam bentuk petak, bukannya lebar ke tepi. So dia susah nak optimize dengan aplikasi yang biasa kita gunakan. Dan juga ada apps yang memang rasa very weird lah, macam Mobile Legends tadi kan, ada pula glitch ataupun border yang tebal gila atas bawah tu. Sentuh bab gaming tadi, prestasi yang daripada Oppo Find N ni bukannya biasa-biasa. Walaupun saiz ni nampak kecil, nampak macam biasa je kan, tapi sebenarnya ini adalah phone flagship daripada Oppo, sebab dia menggunakan chip jenis Qualcomm Snapdragon 888 dengan 5G lagi, ada UFS 3.1, Adreno GPU 660, ada 2 pilihan RAM, 8GB RAM dan juga 12GB RAM, dan juga 2 pilihan storage, 256GB dan juga 512GB. So bateri dia pun bagi aku tak terlalu kecil dan juga tidak terlalu besar sangat. Dia menggunakan 4600 mAh, ada fast charging 33W, wireless charging 15W dan juga reverse wireless charging 10W. So semua spesifikasi untuk sebuah phone flagship dah ada dah pada Oppo Find N ni. Bercakap pasal kamera pula, Oppo Find N ni tak fokus sangat pada keupayaan kamera, tapi dia still memberikan kamera yang sangat-sangat bagus untuk sebuah phone flagship. Sebab untuk Oppo Find N ni menggunakan 3 kamera, 50MP kamera utama, 13MP kamera telefoto dan juga 16MP kamera ultra wide. So ada 3 kamera yang wajib biasanya ada pada sebuah phone flagship lah, iaitu kamera wide, ultra wide dan juga telefoto. So untuk video pula, mampu merekam video sehingga 4K dan juga 60fps, tapi malangnya tiada OIS pada kamera yang ada pada Oppo Find N ni. So dia ada gyro EIS sajalah. Untuk selfie kamera dia saja ada 2 kamera, luar dan juga pada bahagian dalam, yang menggunakan sensor kamera yang sama saja, iaitu 32MP yang mampu merakam video sehingga 1080p dan juga 60fps lah. So basically dia punya specs tu memang kelas flagship dan juga boleh dikira sebagai flagship yang bagus juga untuk harga dia sebenarnya. Sebab everything yang ada pada flagship dengan harga lebih kurang macam dia dah ada dah. Cumanya dia tak boleh rakam video sampai 8K saja, hanya limit sampai 4K saja. Aku dah cuba dan juga ambil gambar menggunakan kamera yang ada pada Oppo Find N ni. Korang boleh tengok dan juga nilaikan sendiri macam mana kualiti gambar daripada kamera Oppo Find N ni, okey? So guys, konklusinya Oppo Cari N ni memang sebuah foldable phone yang memang sangat-sangat best dari segi dia punya usability. Dia memang sangat easy to handle dan juga size yang very compact. Kalau aku nak sebuah phone yang compact, aku just gunakan skrin luar dia. Kalau aku nak size skrin yang besar,
aku akan gunakan skrin dalam dia. Dan aku rasa inilah the true flagship foldable phone yang aku akan beli kalau dia masuk dalam market Malaysia ataupun secara global lah, tapi malangnya hanya untuk market China saja. Tapi dalam banyak-banyak kelebihan yang daripada Oppo Find N ni, ada dua perkara je yang aku kurang gemar. Yang pertama adalah optimization dia untuk skrin dalam ni, dan juga untuk speaker dia, dual speaker dekat bahagian bawah ni. So kalau pegang macam ni okey lah kan, tak kena. Tapi kalau pegang macam ni, tangan kita nak pegang phone ni memang asyik tertutup je dia punya speaker bahagian bawah ni kan. So itu je kekurangan dia sikit yang aku rasa maybe Oppo akan buat improvement dan juga penambahbaikan dalam model-model yang seterusnya lah. Dan mungkin juga korang questioning lah, kenapa Oppo buat foldable phone dengan saiz yang compact macam ni kan? Kenapa tak buat saiz yang besar je macam Galaxy Z Fold ke ataupun Huawei Mate X? The reason aku nampak kat sini pada pendapat aku adalah disebabkan oleh susah untuk diorang nak compete dengan jenama ataupun model lain yang dah establish lama daripada Oppo Find N ni kan. So macam Samsung sendiri antara smartphone foldable yang terawal yang rasmi di dunia yang memang memfokuskan pada saiz yang besar. So kalau Oppo keluarkan foldable phone dengan saiz yang besar, dia nak kena compete dengan Samsung ataupun Huawei ke dengan jenama-jenama lain yang memang akan memfokuskan pada foldable phone yang dengan saiz yang besar. Tapi bila Oppo buat foldable phone dengan saiz yang compact macam ni, dia adalah satu-satunya smartphone foldable yang compact dan juga saiz yang kecil kalau nak bandingkan dengan foldable yang lain. Dan ini adalah foldable phone yang pertama dengan saiz yang very compact. So aku nampak kat sini Oppo akan try fokus dekat target market diorang yang nakkan sebuah foldable phone dengan saiz yang compact. Tapi kalau ada orang yang minat saiz yang besar, belilah Z Fold. Tapi kalau orang yang minat saiz kecil, belilah Oppo Find N ni. So maybe next Oppo akan perkenalkan jugalah saiz yang lebih besar daripada ni. Ni just maybe first phase diorang lah untuk foldable phone. So aku rasa phase yang pertama ni memang berjaya lah menawan tech lover kat luar sana yang nakkan sebuah foldable phone yang compact macam ni kan. Kalau diorang keluarkan foldable phone macam Z Fold tu memang sama je, baik orang beli Samsung kan, sebab Samsung dah lama buat. But this one is very unique dan juga very different. So that's why Oppo buat versi yang compact punya untuk orang yang suka saiz yang compact pula kan. Aku boleh katakan dalam seminggu penggunaan ni memang tak ada langsung fragile anxiety. Aku senang nak bawa ke mana saja, nak masuk poket ke, nak letak mana-mana, memang very easy. Korang dah tahu pasal specs dia, pasal form factor dia apa semua, tapi macam mana pula dengan harga jualan dia? Buat masa ni Oppo Find N tak rasmi di pasaran global ataupun Malaysia, hanya di pasaran China sahaja. So that's why Oppo Find N ni memang very special dan juga buat masa sekarang ni dia memang very limited edition lah. Sebab sekarang ni aku nampak news mengatakan bahawa Oppo Find N ni dijual dengan harga yang lebih tinggi berbanding dengan harga pasaran di China. Sebab dalam masa beberapa saat saja first online sale dia dah jual habis, sold out dah. Sampai scalper ambil kesempatan untuk jual dengan harga lebih tinggi kot. Harga Oppo Find N dekat pasaran China bermula 7,699 yuan ataupun RM5,000 Malaysia untuk 8GB dan juga 256GB storage. Tapi untuk yang the highest variant iaitu 12GB dan juga 512GB dijual dengan harga RM9,299 yuan ataupun kalau convert di Malaysia sekitar RM6,100. Itu untuk the highest variant. Tapi sekarang ni scalper dekat China dijual Oppo Find N ni untuk 8GB RAM dengan harga yang sama dengan the highest variant iaitu RM6,100. So itulah scalper kat China yang jual Oppo Find N ni. Memang dia punya sambutan tu laku keras lah untuk pasaran China. Untuk Malaysia pun aku pasti ramai yang tak sabar dah nantikan Oppo Find N ni, dan terutamanya dekat pasaran Indonesia yang pastinya kat sana ramai gila kot peminat Oppo. So guys, aku rasa itu saja antara perkongsian aku mengenai Oppo Find N. Kalau korang ada sebarang pertanyaan, korang boleh kongsikan dekat bahagian komen, dan macam biasa like, komen dan share video ni, subscribe channel aku, dan insyaAllah bertemu lagi dalam video. Assalamualaikum. Bye. Best gila kot. Saiz dia compact kot. Senang nak masuk dekat poket. Power aku main kan. Power kan. Power lah.